InsyaAllah kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati lagi dikasihi yang berhormat Fadil Ustaz Ahmad Fadli Hashim, Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Merdeka, ya, Kedah Darul Aman, yang hormat Datuk Ustaz Ahmad Tarmizi Ma'ruf, seterusnya rombongan yang hadir singgah di Pondok Darul Abror yang sampai awal pagi tadi, Fadil Ustaz Abu Wahbah Mudir Ma'had Madinah, Ayahanda Ustaz Fadil Tok Wan, seterusnya tuan-tuan perempuan, hadirin dan hadirat, para asatizah, pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bertemu, ya, bertentang wajah dalam waktu yang terbatas. Ya, saya difahamkan Fadil yang berhormat Ustaz dan rombongan akan pergi terus ke Chini pada pagi ini. Ya, mungkin tak sempat durian pun mungkin tak sempat lah. Ya, kerana nak segera ke Chini katanya. Apa pun Allah wa sahlan, selamat datang. Ya, selamat datang ke Pondok Darul Abror. Untuk makluman yang berhormat, yang hormat Datuk, kita masih lagi belum mulakan sesi pengajian secara formal, ya, kerana PKPP waktu ini yang wajar ataupun mesti dipatuhi. Apapun sebahagian pelajar-pelajar senior dah balik, ya, seawal seminggu 2 minggu lepas lagi, kerana mereka membantu pengurusan pentadbiran, ya, kerja-kerja awal. Dan sebenarnya kelas yang berkaitan dengan kelas online ini sudah bermula yang minggu ini, dan secara rasmi pelajar-pelajar belum baliklah, ya, kerana kita patuh pada keliling yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tuan-tuan sekalian, pagi ini insya-Allah berkesempatan yang ada, ya, tuan-tuan hadirin dan hadirat, para penonton semua, dan kuliah subuh kita pagi ini kita secara langsung daripada, ya, page audio kuliah, ya, insya-Allah. Jadi kesempatan yang ada ni kita didatangi oleh tetamu dan yang berhormat Ustaz Ahmad Fadli, yang kita minta untuk sampaikan tazkirah ataupun kuliah subuh kita pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man nasarahu wa wala wa ba'. Di antara ayat yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi berkaitan dengan kedudukan dan juga ganjaran ahli syurga dan juga ahli neraka. Imam mengutarakan ayat la yastawi ashabul jannati wa ashabun nar. Ashabul jannah humul faizun. Tak sama di antara orang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam
syurga dan ahli neraka. Orang yang berjaya di sisi agama di sisi Allah SWT adalah mereka yang ditempatkan oleh Allah SWT di dalam syurga. Sementara dalam rakaat yang kedua secara jelas imam mengutarakan satu ayat yang memberikan keinsafan, memberikan pengajaran penuh bermakna kepada kita, sehingga kan imam yang membacakan ayat tersebut, kita yang mendengarkan ayat tersebut merasa sebab dan sedih bila mana Allah SWT menyatakan dengan jelas, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang ditempatkan, orang-orang yang dikategorikan sebagai golongan yang baik di sisi Allah, lafi na'im, mereka ini ada jaminan untuk ditempatkan dalam suasana yang penuh kenikmatan, iaitu syurga. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang baik pada perkiraan, pada pertimbangan agama, mereka yang mendahulukan pandangan agama, mereka yang mengambil berat tentang hal-hal berkaitan dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menyambut baik, meraihkan segala bentuk cadangan dan juga syur daripada Allah SWT. Bila Allah SWT kata orang-orang yang baik akan ditempatkan ke dalam syurga, orang-orang yang baik mereka merasa suka, meraihkan, cenderung untuk melakukan bentuk-bentuk ketaatan sehingga menyebabkan mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Dalam ayat yang seterusnya, imam mengutarakan ayat wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang buruk tingkah laku mereka, buruk kerja buat mereka dalam kehidupan dunia ni, lafi jahim, nescaya pasti berada dalam neraka Jahannam. Ini merupakan satu kenyataan, satu petanda, alamat, petunjuk yang diutarakan oleh Allah SWT dalam Quran, yang sepatutnya orang Islam dia kena ambil pengajaran yang baik. Jadi kalau kita merujuk perbicaraan ataupun kandungan ayat Quran, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kenikmatan, ganjaran yang bakal dinikmati oleh golongan yang ditempatkan oleh Allah SWT dalam syurga. Sementara sebaliknya, mereka-mereka yang menjadi ahli neraka, orang-orang yang menampilkan, mempamerkan kedegilan, ketidakpatuhan kepada ajaran agama, syur dan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menemui kesengsaraan dan mereka juga akan menempuh yang azab yang teruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang saya nak utarakan pada pagi ini adalah bentuk siksaan, gambaran keburukan yang bakal dikenakan kepada ahli neraka. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak patuh kepada pandangan agama ni, bahkan mengambil mudah dengan syur dan juga anjuran daripada Allah SWT ni. Allah SWT gambarkan kehidupan mereka, wahum yastarikhuna fiha, mereka itu kata Allah SWT menanggung siksa dan juga azab daripada Allah SWT. Fiha ay finnar, dan di dalamnya maksudnya di dalam neraka, sambil mereka merayu dan merintih kepada Allah SWT. Rabbana akhrijna na'mal salihan, kami, keluarkanlah kami dalam kesiksaan, keluarkanlah kami dalam penderitaan ini. Na'mal salihan, kami akan melakukan amalan yang baik. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan ataupun selain amalan-amalan yang pernah kami buat dulu. Kalau dalam kehidupan dunia, bila dianjurkan oleh Islam untuk melakukan amalan-amalan yang boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan dunia dan ganjaran dalam kehidupan akhirat,
mereka bersikap sambil lewa, tak peduli, tak berkisah, tak teringin, tak cenderung nak melakukan amalan tersebut. Ghairal ladzi kunna na'mal, tak berasa teringin nak buat amalan tersebut. Tak berkesempatan dengan alasan-alasan kesibukan dunia. Mengutamakan dunia melebihi akhirat dan sebagainya. Sehingga akhirnya bila ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka, mereka menyesal. Mereka ingin dikembalikan ke dalam kehidupan dunia. Seperti mana ayat-ayat yang selalu kita baca. Contohnya ayat daripada surah Sajadah, esok pagi insya-Allah anak-anak akan dengar, anak-anak akan baca. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kehidupan masyarakat neraka. Allah SWT sebut, idzil mujrimuna nakisu ru'usihim walau tara, dan sekiranya ataupun kalaulah kamu melihat idzil mujrimuna, ketika mana orang-orang yang dianggap bersalah dalam agama, orang yang melakukan dosa berterusan, tidak bertaubat sebelum dia mati, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka dalam keadaan nakisu ru'usihim, tunduk di hadapan Tuhan mereka, menundukkan kepala, sampai digambarkan oleh Quran makcik, disebut oleh ulama-ulama tafsir, keadaan mereka tunduk tu macam mana? Dagu ni bertembung dengan dada. Cuba anak-anak buat. Dagu ni tunduk tengok. Dagu ni bertemu dengan dada. Kalaulah ustaz bagi masa ustaz denda kamu pasal tak hafal Quran, tak menghabiskan ayat-ayat yang sepatutnya kamu hafal pada hari tersebut, ustaz bagi 10 minit. Kamu tunduk dalam keadaan dagu ni kena di dada. Macam tu, rapat macam tu. Lenguh tak? Seksa tak? Itu sebahagian daripada bentuk azab dan juga siksaan. Kerana apa? Kerana apa mereka ini tunduk di hadapan Allah SWT? Disebut oleh ulama minal haya'i wal khajal. Kerana malu. Kerana segan di hadapan Allah SWT. Pasal apa? Sebab masa di dunia dulu Allah SWT anjurkan macam-macam bentuk ketaatan, kepatuhan, ibadat dan pekerjaan yang boleh kita tuai hasilnya dalam kehidupan akhirat. Tapi kerana kita tak mau, macam mana disebutkan tadi ni, dia tak cenderung, dia tak minat, dia beralasan macam-macam, dia kata dia sibuk, dia tak larat, dia letih, akhirnya nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka dalam keadaan tunduk di hadapan Tuhan mereka. Tunduk kerana apa? Kerana malu, kerana segan. Sampai peringkat mereka mengeluarkan satu ungkapan penyesalan. Rabbana absarna, ya Tuhan kami, hari ini, pada hari akhirat ni, pada hari mereka dikenakan azab tu, absarna, kami dah tengok dah nampak dah dengan mata kepala kami sendiri. Wa sami'na, kami dengar jeritan-jeritan orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka minta supaya terus dikembalikan ke dalam kehidupan dunia sesegera mungkin. Farji'na na'mal salihah. Allah SWT letakkan huruf fa tu. Sebab apa? Kalau boleh selepas mereka merintih merayu kepada Allah SWT itu, sejurus selepas ungkapan tersebut, dengan harapan Allah SWT terus kembalikan mereka ke dalam kehidupan dunia. Sebab nak ambil kesempatan untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah SWT. Sebab inna muqinun, kami dah yakin pada hari ini. Ustaz, para asatizah, para masyayikh, ibu bapa kita beri nasihat, beri tunjuk ajak, beri panduan, menggalakkan, mendorong kita supaya melakukan ketaatan kepatuhan kepada Allah SWT, ibadat. Tapi kita leka. Akhirnya kita diuji dengan siksaan dan juga penderitaan tersebut. Allah lebih teruk lagi bila mana Allah SWT mengatakan dalam bentuk soalan. Allah SWT jawab dalam bentuk soalan, awalam nu'ammirkum,
Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara. Allah SWT tanya, tidakkah cukup? Tidakkah pernah suatu masa dulu kami telah melanjutkan usia kamu? Allah bagi peluang kita hidup. Ada sebahagian orang hidup sampai 20 tahun, lama. 40 tahun, lebih lama. 60 tahun, 80 tahun, bahkan wa ma faqa dzalik, lebih pada itu pun ada. 60 tahun, cukup panjang usia dia. Ma yatadhakkaru fihi, sepatutnya tempoh 60 tahun, 70 tahun itu dimanfaatkan untuk mencipta peluang yang baik dalam kehidupan akhirat. Dibuat persiapan, buat persediaan untuk dia berbahagia dalam kehidupan akhirat. Tapi Allah SWT mengatakan, man tadhakkara, itu bagi orang-orang yang ambil peringatan. Macam kamu anak-anak, dengar nasihat ibu bapa, cadangan ibu bapa, belajarlah, mengajilah, hafallah Quran, kerana Quran inilah fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Bila ustaz bagi tahu, bagi motivasi, bagi dorongan supaya iqra'ul Quran, bacalah kamu sekalian akan Quran. Kenapa? Kerana Quran itu esok ni akan datang sebagai syafi'an li ashabi yaumil qiyamah. Dia menjadi teman, dia menjadi pendamping, penolong kepada kita pada hari akhirat esok. Jadi kamu dengar nasihat tersebut, kamu akan dapat manfaat. Kita yang mendengar nasihat tersebut akan dapat manfaat dalam kehidupan akhirat. Man tadhakkara, seseorang yang ambil peringatan macam kita semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kamu an-nadhir, pemberi peringatan. Ada sebagian ulama mentafsirkan an-nadhir huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama mentafsirkan yang dimaksudkan dengan an-nadhir, pemberi peringatan itu siapa dia? Nabi kita Muhammad. Basyiran wa nadhira, bawa berita gembira dan pada ketika yang sama telah memberikan gambaran pengajaran berdasarkan ancaman dan juga ingatan kepada kita tentang azab neraka, keburukan amalan-amalan yang salah di sisi agama ni. Pastinya adalah an-nadhir, pemberi peringatan. Selain daripada itu, kata ulama, ada juga yang mentafsirkan pemberi peringatan itu antaranya asyaib, iaitulah uban yang terdapat di kepala seseorang. Ustaz bukan setakat di kepala tumbuh uban, janggut pun dah beruban. Itu satu peringatan yang penting. Ianya terhasil, tetapi sebenarnya ia merupakan satu bentuk peringatan daripada Allah SWT. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub fi ma'rifati alamil ghuyub. Kitab yang sekarang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali, dimuatkan satu cerita bagaimana dialog, bagaimana percakapan, perbualan yang berlangsung antara Nabi Allah Yaqub alaihi salam dengan malakul maut, malaikat maut. Itu kelebihan yang Allah SWT anugerahkan pada seorang Nabi, boleh berdialog langsung dengan malaikat. Nabi Yaqub ni berdialog dengan malaikat maut. Suatu hari Nabi Yaqub bila didatangi oleh malaikat maut, Nabi Yaqub tanya, "Adzairan ji'ta am qabidan ruhi?" Wahai malaikat maut, kamu datang ni nak menziarah saya ke ataupun nak cabut nyawa saya? Malaikat maut jawab, "Bal zairan." Hari ini aku datang nak ziarah, nak tanya khabar. Kemudian malaikat Nabi Allah Yaqub alaihissalam buat perjanjian MOU, buat satu pemufakatan. Wahai malaikat maut, boleh tak kalau sekiranya kamu nak ambil nyawa saya, tolong maklumkan awal-awal kepada saya. Berilah tanda, berilah alamat, berilah hantarkanlah utusan kepada saya. Malaikat maut kata okey, setuju. Selang berapa lama malaikat maut datang balik. Nabi Allah Yaqub alaihissalam bertanya dalam soalan yang sama, wahai malaikat maut, hari ini datang macam mana dulu juga kah? Nak ziarah saja kah ataupun nak ambil nyawa saya?
Pada kali ini muka malaikat maut, suara malaikat maut dah berubah dah. Bal qabid ruhak. Bahkan pada hari ini aku datang adalah untuk nak cabut nyawa kamu. Jadi malaikat Nabi Allah Yaqub alaihissalam bertanya, bukankah dulu kita dah buat perjanjian, buat MOU, perjanjian persefahaman, kalau nak ambil nyawa saya, hantar dulu beberapa utusan. Jadi malaikat maut jawab, aku telah hantar kepada kamu beberapa utusan. Kan, kalau dulu kamu boleh semayang dalam keadaan yang kuat, gagah. Orang Kedah kata tak melayah kalau berdiri. Berdiri itu dia kanan ataupun dia goyang ke kiri, dia kuat. Kan? Tidak seperti mana datuk ataupun nenek kita, kadang-kadang dia berusia dah lanjut dah, dia semayang dia agak tak mampu nak berdiri lama kan. Itu merupakan sebahagian daripada utusan yang dihantar oleh Allah SWT. Kalau dulu kita kuat, kita gagah, tapi satu ketika kita diuji dengan itu utusan daripada Allah. Satu benda yang saya nak sebut, iaitulah sawad sya'r ba'da bayad sya'r ba'da sawadih. Salah satu utusan yang dihantar oleh Allah SWT kepada kita, iaitulah perubahan warna rambut. Jadi malaikat maut ni kata dekat Nabi Allah Yaqub alaihissalam, berubahnya rambut kamu daripada hitam kepada putih, itulah utusan yang telah dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana Allah SWT bertanya, apakah tidak cukup? Apakah tidak pernah kami telah melanjutkan usia kamu dalam tempoh masa kehidupan yang tertentu, 60 tahun, 70 tahun umur hidup seseorang? Man tadzakkara, yang mana-mana orang yang baik, yang bijak, mereka akan manfaatkan masa tersebut dengan ketaatan kepatuhan kepada Allah SWT. Sementara orang yang mereka akan rugi walaupun mereka telah dihadirkan ataupun datangkan dengan memberi peringatan, sama ada melalui sumber Al-Quran ataupun hadis-hadis yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ataupun perubahan yang berlaku pada fizikal ataupun tubuh badan tersebut. Jadi dalam kesempatan yang ringkas ini, Ustaz ingin buat satu rumusan kesimpulan, satu perkataan yang pendek yang disebutkan oleh ulama-ulama Islam. Ad-dunya sa'ah. Dunia ni saat ya makcik, sekejap je, saat ya, sebentar je. Ij'alha ta'ah. Ad-dunya sa'ah. Dunia ni satu saat ya, sedetik cuma. Ij'alha ta'ah. Maka jadilah kesempatan yang sedetik itu, sesingkat itu, 60 tahun, 50 tahun itu, untuk kita jadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga sedikit yang Ustaz sampaikan itu memberikan manfaat baik untuk kehidupan dunia dan akhirat Ustaz, dan juga kesempatan baik, manfaat baik untuk anak-anak dan juga pakcik-makcik dalam kehidupan akhirat esok ni. Wallahu alam. Sekadar itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih di atas tazkirah yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fadli. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini ada manfaat bersama pada diri saya, tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah-mudahan ada kebaikan kita boleh bawa balik bersama. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, tadi Al-Fadhil Yang Berhormat sebut bagaimana dunia ini seketika saja. Ya, tanda-tanda yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita sendiri sedang memerhatikan dan kita melaluinya. Ya, tanda-tanda apa, sakit lutut, ya, kita meniti usia, pinggang pun dah sakit, berdiri lama pun dah tak boleh, uban di kepala. Ya, kemudian apa lagi? Kita dah pantang banyak, makan tak boleh, ambil sebebas-bebasnya, tak boleh banyak lagi, berat badan dah meningkat, Bob, ya, Aiman. Jadi benda-benda macam ini dipanggil tanda-tanda yang Allah Ta'ala kirimkan. Sebagaimana Nabi Allah Yaqub, ya, diberi tanda-tanda, ya, bahawa kematian semakin hampir untuk menerpa kita. Ya, yang pasti tuan-tuan sekalian, kita ada satu lagi destinasi yang kita kena singgah selepas pada ini, ialah alam barzakh. Ya, di sana nanti kita akan bertemu, ya, dengan
para makhluk Allah yang kita tak bertemu di dunia ini. Ya, kemudian nanti kita akan pergi di sana. Ya, di sana adanya titian sirat, di sana adanya mizan hasanah, di sana adanya hari akhirat Allah, ya, yang insya-Allah tak akan rugi orang yang senantiasa mengambil peringatan tentang itu. Tetapi orang yang tak kisah tentang itu, dia akan rugi di hari akhirat nanti. Itu yang Al-Fadhil yang Muhammad sebut tentang bagaimana Allah gambarkan orang yang menyesal. Nak balik semula ke dunia, tapi dah tak boleh nak balik lagi. Ya, tuan-tuan sekalian, insya-Allah bermula ni untuk makluman anak-anak pelajar, warga pondok semualah. Kita di Abrar ni insya-Allah setiap pagi lepas pada ni, ya, setiap pagilah ya Ustaz akan terus memulakan kuliah pembacaan, ya, kitab tafsir. Kita mulakan dengan juz amma. Ya, juz amma. Kenapa juz amma? Kerana juz amma itulah yang banyak menceritakan tentang perihal yang akhirnya mendatangkan keinsafan kepada kita. Ceritakan tentang akhirat, cerita tentang kiamat, cakap tentang dosa, cakap tentang golongan baik, golongan yang fujar, yang menjahannam dan merosakkan mereka di hari akhirat. Benda-benda ini dekat dengan kehidupan kita. Sementara tanda-tanda, ya, yang Allah Ta'ala datangkan dalam kehidupan kita ni dah banyak. Tanda-tanda ini semua menunjukkan bahawa kita hampir sangat dengan kematian. Kita hampir sangat dengan masa yang nantinya malaikat akan datang cabut nyawa kita. Ya, tuan-tuan sekalian, yang kedua, biasa menjadi kelaziman, kebiasaan imam-imam yang baca di masjid-masjid surau-surau ni, biasanya dia baca juz amma. Biasanya lah. Ya, dan biasanya juga orang kalau dia nak mula hafal Quran, dia akan mula pergi kepada juz amma. Dia akan membantu kita untuk kita nantinya solat. Kalau kita jadi makmum, dia akan membantu kita untuk kita faham apa yang imam baca. Dan akhirnya mendatangkan khusyuk pada hati kita. Peliklah kita belajar agama, kita hafal Quran, tiba-tiba imam baca ataupun kita sendiri yang baca, kita sendiri tak dapat faham apa yang kita baca. Ya, maka mudah-mudahan dengan pengajian tafsir menggunakan kitab Dr. Wahbah Az-Zuhaili, insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, ibu ayah semua, anak-anak pelajar sekalian boleh dapatkan kitab itu di pejabat semula pada pagi esok. Insya-Allah kita akan terus menerus, ya, hari-hari. Kalau ustaz tak ada tu cerita lain lah. Kalau ustaz ada, ustaz akan terus baca kitab ni, ya, untuk kita menadah sama-sama, belajar sama-sama. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama. Ya, terima kasih. Dan yang kedua, insya-Allah kita akan buat secara online seperti inilah, menggunakan page audio kuliah. Jadi tuan-tuan yang mendengar, ya, yang menurut ataupun mengikuti secara langsung pada pagi ini secara langsung, ya, boleh take note, ya, dalam jadual tuan-tuan dan puan sekalian, setiap pagi pukul 6.45, ya, kita akan mulakan kuliah pengajian kitab tafsir insya-Allah. Kita menggunakan pakai kitab Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tuan-tuan jangan lupa salurkan sumbangan, ya, ke akaun Ma'had yang tertera, ya, untuk bantu kami dalam kita usaha sama-sama untuk melahirkan generasi Al-Quran wal Farid insya-Allah. Sekadar itu, terima kasih pada yang berhormat, terima kasih pada semua sidang pendengar. Ya, sebar-sebarkan kebaikan ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.